Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Rosna Siddiq selaku pensyarah kepada subjek HME E5043 Seminar Paper in Educational Management. Pembentangan saya pada hari ini bertajuk Kajian Rintis Sokongan Ibu Bapa terhadap pelaksanaan kaedah Flip Classroom Murid Galus tahun 6 di SK Pekan Kimanis Papar, Sabah, Sekolah Amanah. Terlihat pada pengenalan, Flip Classroom ataupun bilik berbalik ialah pembelajaran yang dilaksanakan di luar bilik darjah. Mengikut Becker tahun 2000, Flip Classroom merupakan satu konsep pedagogi yang menggantikan teknik kuliah dengan meneroka dan mengkaji bahan-bahan di luar bilik darjah melalui video dan bahan bacaan. Penyataan masalah di sini iaitu keputusan UPSR menjadi penanda aras bagi kejayaan sekolah. Analisis UPSR pada tahun 2019, sekolah SK Pekan Kimanis telah mendapat 51.6% kelulusan, iaitu melebihi KPI yang ditetapkan iaitu 50%. Dengan itu, program seterusnya kita perlu fikirkan iaitu bagaimana untuk meningkatkan lagi prestasi keputusan kepada satu keputusan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Program Murid Galus ini iaitu murid yang dijangkakan boleh memberi keputusan gagal atau lulus kepada sekolah tahun 6 dengan menggunakan kaedah Flip Classroom ini untuk memastikan kelulusan penuh pada kelulusan penuh bagi 6 subjek UPSR yang akan diduduki oleh murid-murid. Ini adalah kajian untuk memastikan murid Galus ini mencapai lulus penuh dalam UPSR kelak. Di samping itu juga penyataan masalah di sini iaitu Flip Classroom ini juga adalah salah satu kaedah yang menyangkut kepada saranan KPM terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran abad 21. Jadi kita kenal pasti bahawa Flip Classroom ini juga adalah salah satu kaedah yang dicadangkan dan boleh digunakan pakai pada pembelajaran abad 21. Dan juga penyataan masalah kita iaitu kerjasama ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak. Keterlibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak mereka, terutamanya di rumah. Objektif pada kajian ini iaitu mengenal pasti sokongan ibu bapa terhadap pelaksanaan kaedah Flip Classroom Murid Galus tahun 6 di SK Pekan Kimanis. Soalan kajian iaitu, adakah ibu bapa tahu akan kaedah Flip Classroom? Kedua, adakah ibu bapa murid tahun 6 bersedia membantu murid menggunakan kaedah Flip Classroom? Ketiga, apakah bentuk bantuan, sokongan yang diberikan oleh ibu bapa kepada anak dalam pembelajaran menggunakan kaedah Flip Classroom ini? Dan yang keempat, adakah kaedah Flip Classroom dapat membantu pembelajaran murid Galus tahun 6? Saya telah mengambil kerangka teoretikal daripada kajian Johnson dan Rayner pada tahun 2012 daripada Siti Zuraida dan rakan-rakan pada tahun 2014 dengan tajuk Flip Classroom and Traditional Classroom, Lecturer and Students' Perceptions Between Two Learning Cultures, a Case Study at Malaysian Polytechnic University Science Malaya, Pulau Pinang. Di mana kita lihat pada kerangka ini, di mana pembelajaran kita pada masa ini adalah tertumpu kepada Flip Classroom. Antaranya adalah Flip Classroom dan juga Traditional Classroom, dan kedua-dua juga memerlukan persepsi dengan perception tentang pembelajaran ini dan juga achievement daripada menggunakan kaedah-kaedah ini. Kerangka teoretikal seterusnya saya ambil
melalui kajian aktiviti pembelajaran flip daripada Gojen, Huang dan rakan-rakan pada tahun 2015, iaitu di bawah tajuk Seamless Flip Learning, a mobile technology enhanced flip classroom with effective learning strategies, Beijing Normal University, di mana dikenal pasti bahawa dengan pembelajaran flip classroom, tumpuan pada taksonomi Bloom's adalah di bahagian aplikasi analisis dan penilaian. Ini bersesuaian dengan pembelajaran abad 21 pada masa kini. Kerangka konseptual pula, saya mengambil kerangka konseptual yang diadaptasi daripada model More Perfect Flip Classroom Model dalam kajian Ying He dan rakan-rakan pada tahun 2017. Dalam kajian artikel mereka Innovation Method of Architectural Physics Teaching Based on Flip Classroom Idea. Daripada kerangka ini, bulatan merah yang saya buat ini adalah menunjukkan kedudukan ibu bapa dalam pembelajaran flip classroom. Metodologi kajian yang saya gunakan iaitu kajian ini menggunakan kaedah soal selidik di bawah pendekatan kuantitatif berbentuk deskriptif. Instrumentasi pula, saya menggunakan borang soal selidik yang terdiri pada bahagian A dan bahagian B. Di bahagian A lebih tertumpu kepada data demografi responden. Bahagian B pula adalah soalan yang perlu dijawab oleh responden berkenaan dengan flip classroom. Sampel dan teknik pensampalan. Saya telah menggunakan 44 orang responden, iaitu terdiri pada ibu bapa murid tahun 6. Ianya bukan sampel rawak kerana kita sudah tahu, kita kenal pasti responden kita, iaitu ibu bapa kepada 44 orang murid galus sekolah SK Pekan Kinabalu. Kebolehan dan kepercayaan dan kesahan alat yang kita gunakan adalah soal selidik dan dia bersifat lokaliti, iaitu kita sudah kenal pasti responden kita. Pengukuran statistik dan analisis, saya menggunakan statistik melalui IBM SPSS Statistik 26 yang mana menunjukkan min dan peratus bagi setiap soalan yang diberikan pada borang soal selidik tersebut. Daripada kajian ini, saya dapati terbukti bahawa sokongan ibu bapa terhadap pembelajaran flip classroom kepada anak mereka amat memberangsangkan. Kerana daripada 44 responden, 100% mereka menyokong dan mereka akan memberi kerjasama untuk menjayakan pembelajaran flip classroom ini kelak. Walau bagaimanapun, berlakunya limitasi flip classroom, kaedah flip classroom, iaitu daripada 44 ibu bapa yang menjadi responden, walaupun mereka 100% mempunyai nombor telefon untuk kita jadikan satu kumpulan WhatsApp, tetapi kita mengalami masalah kerana 2 daripada 44 ibu bapa ini tidak mempunyai telefon pintar. So kita kena fikirkan bagaimana untuk mengatasi limitasi tersebut. Ini adalah cadangan, iaitu pentadbir sekolah harus menyediakan ruang dan peluang kepada guru mempelajari dan mengaplikasikan kaedah flip classroom. Flip classroom perlu dijadikan antara fokus utama dalam CPD atau PLC guru. PIBG juga perlu menyokong sekolah dengan memberi penerangan
kepada ibu bapa berkaitan Flip Classroom dengan lebih jelas lagi, mencari dana, membantu sekolah dan ibu bapa, serta memberi penghargaan kepada guru. Seperti yang kita maklum tadi, yang saya nyatakan terdapat 2 orang ibu bapa yang tidak mempunyai telefon pintar, dan inilah antara cara yang boleh kita fikirkan di mana PIBG boleh mendapatkan dana ataupun berusaha untuk memastikan semua murid berhak untuk belajar menggunakan Flip Classroom ini. Di masa akan datang, kajian ini dapat dilaksanakan bukan hanya kepada murid Galus tahun 6, tetapi juga meliputi semua murid di SK Pekan Kimanus Papar Sabah, yaitu dari tahun 1 hingga tahun 6. Sekian, terima kasih.